Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Terengganu menentang pasukan KL City, yang mana Terengganu berjaya menang 2-0 hasil jaringan dari Habib Harun dan juga Manny Ott, yang mana boleh saya katakan kedua-dua gol tersebut memang bombastik gila, terutamanya gol Habib Harun yang memang berdesuk masuk ke dalam gawang yang dijaga oleh Kevin Ray Mendoza, yang mana sebelum itu Habib Harun ada satu percubaan tetapi berjaya ditangkap oleh Kevin Ray Mendoza. Tetapi selepas itu Habib Harun cuba lagi, boom, memang lawa gol tersebut, boleh saya katakan. Baiklah, untuk corak permainan boleh saya katakan Terengganu bermain dengan sangat baik, daripada build up play daripada bawah, di bahagian tengah berjaya untuk kawal, dan di bahagian attacking berjaya untuk menyerang pasukan KL City dengan bertubi-tubi. Tetapi sayang, pada perlawanan ini boleh dikatakan bahagian serangan Terengganu gagal untuk memanfaatkan peluang-peluang yang sedia ada untuk convert peluang tersebut kepada jaringan. Manakala untuk pasukan KL City pula, mereka lebih memfokuskan untuk berdisiplin di bahagian pertahanan dengan bermain dengan low block, iaitu defensive line yang agak rendah, dan mereka akan cuba untuk melakukan serangan melalui counter attack. Bahkan ada satu ketika mereka cuba untuk bermain dengan pressing pasukan ataupun memberi tekanan tinggi ke atas pemain-pemain Terengganu yang cuba untuk build up daripada bawah. Tetapi pemain-pemain Terengganu agak tenang dan berjaya untuk absorb ataupun menyerap tekanan tersebut untuk keluar daripada tekanan yang diberikan oleh pemain KL City untuk melancarkan serangan kembali. Jadi boleh saya katakan pressing yang cuba dilakukan oleh pasukan KL City semalam boleh dikatakan agak sia-sia dan tidak membuahkan apa-apa hasil, dan tidak memberikan apa-apa hasil kepada pemain-pemain pasukan KL City ketika melakukan tekanan tersebut. Bahkan Terengganu yang dapat peluang untuk melakukan serangan dan build up daripada bawah untuk keluar daripada tekanan tersebut. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Terengganu dahulu. Apakah kelebihan dan juga perkara yang boleh saya puji untuk pasukan Terengganu pada perlawanan ini? Yang pertama adalah tentang defense department pasukan Terengganu yang diketuai oleh Papa Diakite dan juga Syahrul Nizam, yang mana boleh saya katakan Papa Diakite berjaya untuk guide barisan pertahanan Terengganu dengan sangat-sangat baik, dan beliau juga menunjukkan satu karakter yang bagus di bahagian pertahanan untuk memastikan yang barisan pertahanan pasukan Terengganu tidak terlalu gopoh-gapah ketika bertahan dan lebih berdisiplin ketika bertahan. Dan Papa Diakite juga boleh dikatakan sebagai ball playing defender lah, yang mana beliau berjaya menunjukkan satu corak permainan yang menarik untuk membantu pasukan Terengganu build up daripada bawah bersama dengan Syahrul Nizam sebelum buka game ke bahagian atas ataupun ke bahagian serangan pasukan Terengganu ataupun attack ke final third pasukan KL City lah. Jadi untuk defense department pasukan Terengganu semalam, mereka sangat cemerlang daripada segi menyerang, involve daripada build up daripada bawah, dan yang paling penting ada satu situation macam yang saya cakap tadi adalah ketika pemain-pemain KL City cuba untuk melakukan pressing ke atas pemain Terengganu yang cuba untuk build up daripada bawah, tetapi dengan ketenangan yang ada pada barisan pemain-pemain pasukan Terengganu, mereka berjaya keluar daripada tekanan tersebut dan berjaya untuk menyerang pasukan KL City, yang boleh dikatakan hampir separuh player mereka berada di kawasan Terengganu yang cuba melakukan pressing pada ketika itu. Jadi benda tu memang sangat-sangat baguslah untuk barisan pertahanan pasukan Terengganu. Sebab apa? Sebab mereka tenang walaupun ditekan oleh pemain KL City, mereka bertahan dengan baik, mereka involve dengan build up daripada bawah, dan mereka sangat-sangat cemerlang. Dan penlibatan Suhaimi Hussein untuk menjadikan sebagai ball playing goalkeeper juga agak cemerlang. Beliau juga involve dengan beberapa gerakan ataupun passing daripada bawah sebelum memulakan serangan daripada bawah ke atas. Jadi itu untuk defense department pasukan Terengganu. Dan kita pergi pula kepada fullback pasukan Terengganu, iaitu di bahagian kanan Azam Azmi dan di bahagian kiri Hairi Hakim, yang mana pada perlawanan ni apa yang saya nampak, Coach Nafuzi meletakkan ataupun menerapkan corak permainan yang berbeza kepada kedua-dua pemain ni. Nak tahu apa dia? Yang pertama, Azam Azmi sebelum perlawanan direhatkan ataupun sebelum kita tengok perlawanan season lepas lah, Azam Azmi boleh dikatakan offensive fullback, yang mana beliau akan lebih involved di bahagian wide area untuk melakukan overlapping dan sebagainya. Tetapi
untuk perlawanan ni, apa yang saya lihat selepas pulang daripada skuad kebangsaan Malaysia yang mana Azam lebih bermain sebagai midfield, maka Nafuzizin menggunakan kelebihan tersebut untuk menggunakan Azam Azmi di bahagian kanan lebih kepada false fullback, yang mana beliau diletakkan untuk berada di half space ataupun masuk sebagai pemain midfield tambahan di bahagian tengah, berbanding untuk melakukan ataupun memberi supporting play di bahagian wide area untuk jadi offensive fullback dengan buat overlapping. Jadi benda tersebut telah memberikan satu advantage kepada Terengganu untuk menstabilkan bahagian pertahanan mereka di bahagian kanan, yang mana Azam Azmi apabila masuk ke half space, beliau tidaklah mengabaikan bahagian kanan ketika diserang. Jadi apabila pemain KL cuba untuk melakukan counter, senang Azam untuk melakukan transition ataupun track back bagi memastikan yang bahagian kanan beliau sukar untuk ditembusi. Jadi itu apa yang saya nampak lah apabila Nafuzizin meletakkan Azam lebih kepada fast fullback untuk lebih masuk ke bahagian tengah dan memberi support kepada bahagian midfield, menjadikan bilangan player Terengganu di bahagian tengah lebih overload ataupun lebih banyak untuk menyerang pasukan KL City pada perlawanan semalam. Yang mana gameplay ni berbeza pula dengan Hairi Hakim, yang mana Hairi Hakim pada perlawanan ni boleh saya katakan beliau lebih kepada offensive fullback. Sebab apa Hairi Hakim diletakkan sebagai offensive fullback untuk melakukan larian, overlapping dan sebagainya? Disebabkan Faisal Halim telah diberikan peranan sebagai free role dan Faisal Halim lebih bertindak untuk masuk ke bahagian tengah berbanding stay di bahagian wide area, yang mana apabila Faisal stay di bahagian wide area, beliau seakan-akan tidaklah boleh berfungsi dengan baik sangat, tetapi apabila beliau masuk ke bahagian tengah, beliau mampu untuk menunjukkan satu benda yang lebih menarik untuk membantu bahagian serangan pasukan Terengganu. Disebabkan itulah Hairi Hakim ditugaskan untuk lebih ofensif ke hadapan untuk membuat overlapping dan tidak diberikan peranan yang sama seperti Azam Azmi di bahagian kanan, yang mana Azam Azmi bermain sebagai false fullback dan Hairi Hakim stay sebagai offensive fullback untuk menyerang pasukan KL City. Dan apa punca benda ni berlaku? Disebabkan Azam Azmi sebenarnya mempunyai kawalan bola yang lebih baik untuk memastikan yang beliau tidak hilang bola di bahagian tengah, dan beliau juga boleh involve untuk build up di bahagian tengah bagi membantu bahagian serangan ataupun bahagian tengah pasukan Terengganu dalam menyerang pasukan KL City. Jadi itu boleh saya pujilah untuk defend department pasukan Terengganu. Dan untuk Suhaimi Hussein, selain daripada involve untuk build up, beliau juga berjaya untuk menyelamatkan beberapa percubaan berbahaya daripada pemain-pemain KL City lah pada perlawanan ni. Dan Suhaimi patut diberi pujian juga, dan sepatutnya beliau dah boleh dapat call up untuk Malaysia, dan saya harapkan benda tu berlaku lah untuk satu masa yang akan datang. Okey, itu untuk defense department selesai. Kita pergi ke bahagian tengah pasukan Terengganu. Bahagian tengah pasukan Terengganu, Habib Harun, Manny Ott berjaya menunjukkan something yang sangat-sangat bermakna pada perlawanan ni, yang mana di atas kertas memang Terengganu bermain sebagai 4-4-2, tetapi 4-4-2 ni tidaklah terlalu statik ataupun tidaklah terlalu rigid, tetapi lebih kepada fluid, yang mana banyak pemain-pemain yang membuat off ball movement yang sangat bagus, pemain-pemain bergerak tidaklah mengikut kepada situasi di atas kertas, banyak juga change of formation di dalam padang. Dan apa yang menarik tentang Habib dan juga Manny Ott ni, mereka berjaya untuk memastikan yang bahagian tengah pasukan Terengganu ni mampu untuk dikawal dengan baik, yang mana mereka berjaya untuk menenggelamkan bahagian tengah KL City dan menyebabkan KL City tak boleh nak kontrol bahagian tengah dengan sangat baik. Dan Habib Harun dan juga Manny Ott bukan sahaja involve untuk terlibat dengan serangan-serangan yang dilakukan, tetapi mereka juga terlibat untuk membantu bahagian pertahanan dengan sangat baik. Jadi apa yang boleh kita cakap, Terengganu sebenarnya mempunyai dua keupayaan midfield, iaitu Habib dan juga Manny, untuk menyerang dan juga untuk bertahan as a team ataupun as a unit dengan sangat baik. Bahkan kedua-dua player juga mempunyai kualiti dan juga keupayaan untuk menjaringkan gol daripada luar kotak penalti. Seperti mana yang kita tahu, KL City main low block memang susah untuk kita skor apabila pasukan bermain dengan defensive line yang sangat rendah, dan pemain-pemain seperti Habib dan juga Manny Ott menunjukkan something kepada mereka, yang mana mereka boleh menjaringkan gol daripada luar kotak penalti sekiranya diberi
memberi ruang dan juga space lah dalam bahasa orang putih kan, ruang untuk menjaringkan gol ataupun melakukan percubaan. Jadi dengan itu Terengganu berjaya untuk counter low block yang dilakukan oleh pemain-pemain KL City. Boleh saya katakan low block KL City semalam menjadi, tetapi tidaklah orang kata apa, tidak menjadi masalah kepada Terengganu untuk menyerang dan juga melakukan penetration ke arah barisan pertahanan KL City, disebabkan midfield pasukan Terengganu yang agak okey dan mempunyai kelebihan yang agak baik daripada segi work rate, kerajinan bagus, daripada segi bertahan bagus, dan dari segi menyerang bagus. Itu untuk bahagian midfield department lah. Untuk bahagian striker ataupun bahagian attacking force pasukan Terengganu yang diketuai oleh Kepoh, dibantu oleh Kipre serta dibantu oleh Faisal di kiri dan juga Faiz Nasir di kanan, yang mana boleh saya katakan attacking force pasukan Terengganu ni sebenarnya tiada masalah. Mereka berjaya untuk cipta ataupun create beberapa percubaan ataupun chances untuk menjaringkan gol. Tetapi masalahnya di selain daripada Kevin Ray Mendoza punya performance yang agak cemerlang, tetapi mereka sendiri mempunyai masalah daripada segi decision making, dan juga boleh dikatakan dalam situasi yang agak terumbang-ambing apabila berada dalam kotak penalti, mereka lambat untuk membuat keputusan sama ada untuk membuat passing ataupun boleh dikatakan final decision yang dibuat oleh barisan hadapan pasukan Terengganu ni agak lambat, dan menyebabkan pasukan KL City punya defense dah boleh close mereka punya ruang untuk memastikan yang pemain-pemain KL City pemain-pemain Terengganu di bahagian hadapan tidak mempunyai masa ataupun ruang yang banyak untuk melakukan percubaan yang tepat ke arah gawang KL City. Jadi benda tu yang menyebabkan bahagian attacking force KL City gagal, pemain berhadapan pasukan Terengganu gagal untuk convert peluang-peluang yang ada kepada jaringan. Saya harap benda ni boleh diperbaiki lah oleh barisan serangan pasukan Terengganu untuk memastikan yang mereka boleh menjaringkan gol dan juga menyudahkan peluang-peluang yang ada. Dan untuk Faisal Halim pada perlawanan ni memang super. Beliau diberikan peranan free roll, lebih suka masuk ke half space ataupun masuk ke center area untuk memastikan yang beliau boleh involve dengan beberapa gerakan dan boleh link up dengan baik antara Habib, Maniot dan juga Kipri ataupun Kepoh. Manakala Faiz Nasir dia akan stay wide sebab macam saya cakap tadi, dia tak ada orang backup dia. Azam lebih kepada fast fullback masuk ke bahagian tengah. Jadi yang secara orang kata apa, gameplay Terengganu dah memang bagus. Mereka berjaya absorb tekanan diberikan oleh KL City. Mereka berjaya orang kata apa, boleh dikatakan musnahkan low block pasukan KL City dengan macam tu sahaja, walaupun pertahanan KL City berdisiplin dan sebagainya kan. Tetapi mereka perlu improve daripada macam saya cakap tadi, convert peluang yang ada kepada jaringan. Jadi apakah kelemahan yang boleh saya cakap tentang Terengganu? Kelemahan yang pertama apa yang boleh saya cakap tentang set pieces, terutamanya corner kick, yang mana corner kick pada perlawanan ni boleh dikatakan Terengganu dapat banyak juga corner kick, tetapi mereka masih lagi gagal untuk memanfaatkan corner kick tersebut untuk convert kepada jaringan. Macam season lepas Terengganu ada Azim dan sebagainya, tetapi season ni mereka ada Papa Dekite yang agak tinggi, Kepoh yang agak tinggi, tetapi mereka still lagi gagal untuk orang kata apa, score daripada kotak penalti. Mereka ada free kick ataupun corner kick specialist, orang yang mampu deliver bola dengan sangat baik, iaitu mereka ada Faiz Nasir, mereka ada Maniot. Mereka boleh supply bola ke dalam kotak penalti daripada corner kick dengan sangat baik. Tetapi apabila bola nak sampai pada pemain-pemain yang nak cuba nak tanduk ataupun pemain-pemain yang ditarget seperti Kepoh ataupun Papa Dekite ni lah yang gagal untuk menyudahkan hasil hantaran tersebut. Jadi benda ni memang perlulah, sebab dalam kalau kita lihat dalam skuad kebangsaan Malaysia, set pieces ada jurulatih dia yang mana dia akan bagi arahan bila Malaysia dapat corner nak buat apa, bila Malaysia dapat free kick nak buat apa, bila Malaysia dapat throw in nak buat apa. Dan saya harap barisan coaching staff Terengganu pun buat benda yang sama untuk kena pasti apa yang perlu dilakukan untuk memastikan yang bila Terengganu dapat corner ataupun free kick, mereka boleh manfaatkan dengan mencari target man yang sesuai. Itu kelemahan yang pertama lah. Kelemahan yang kedua boleh saya katakan Terengganu perlu perbaiki sedikit daripada segi transition, iaitu ketika mereka menyerang ke bertahan. Menentang KL City ni berapa kali mereka kena counter, dan mereka perlu memastikan yang transition daripada menyerang ke bertahan tu lebih bagus untuk memastikan yang barisan pertahanan mereka tidak mudah ditewaskan ataupun ditembusi melalui counter attack. Kalau tak semalam boleh dikatakan corak permainan KL yang direct dan juga melakukan counter tu kemungkinan akan menjadi ancaman besar sekiranya mereka masih lagi tak perbaiki benda ni. Harap konsisten untuk the next game. Dan yang terakhir macam saya cakap tadi, perbaiki daripada segi penyudah, convert peluang yang ada. Yang tu yang mereka perlu perbaiki daripada decision making, final
decision tu yang penting untuk memastikan yang setiap percubaan yang mereka lakukan tidaklah sia-sia. Jadi itu untuk Terengganu. Kita masuk untuk KL City. Untuk KL City, apa yang boleh saya puji untuk game ni adalah mengenai mereka punya corak bertahan, iaitu mereka bermain dengan low block. Apabila bermain dengan low block, defensive line mereka dah bagus, bermain dengan sangat rendah, mereka compact, mereka berdisiplin dan mereka bereaksi dengan apa yang cuba dilakukan oleh barisan Terengganu dengan cepat. Mereka berjaya untuk block, mereka berjaya untuk intercept, mereka berjaya untuk tutup ruang supaya power ataupun shooting yang dilakukan tidak terlalu kuat untuk tembus ke gawang mereka. Mereka berjaya buat semua tu. Tetapi apabila low block mereka terlalu rendah, mereka terlalu memberi ruang ataupun space di bahagian tengah untuk pasukan Terengganu melakukan percubaan daripada luar kotak penalti, terutamanya daripada bola-bola terbiah ataupun daripada attraction. Contohnya saya bagi daripada segi gol yang kedua Terengganu yang dijaringkan oleh Mini Ott, yang mana Nik Sharif masuk, dia tarik defend pasukan KL City untuk follow dia, dan dia telah memberikan kebebasan kepada Mini Ott untuk berada dalam ruang yang kosong. Jadi apabila Mini Ott berada dalam ruang yang kosong, maka Nik Sharif passing kat Mini Ott dapat space yang banyak, dia mempunyai kepakaran untuk shoot daripada orang kata apa long shoot, dia berjaya untuk tewaskan Gabriel Mendoza. Jadi mereka perlu lebih fokus tentang tu, terutamanya midfield iaitu Akram Mahinan dan sebagainya, perlu lebih fokus untuk marking pemain-pemain yang berada di luar kotak penalti ni. Dan di bahagian depan final third ataupun depan kotak penalti pasukan KL ni perlu lebih compact dan perlu lagi numbers of player walaupun nak main low block. Sebab apa nak tewaskan low block ni kena ada long shoot. Kalau long shoot padu memang gol lah, macam semalam Habib Harun dan juga Mini Ott dah buktikan. Dan daripada segi tactical direct counter attack yang dilakukan oleh KL City pun agak bagus. Mereka berjaya untuk cipta beberapa peluang daripada direct counter attack, tetapi sayang counter attack mereka ada yang berjaya dan ada yang tidak berjaya. Dan yang kelemahan, apa yang perlu mereka perbaiki, macam saya cakap tadi yang pasal defend tu. Yang kedua, apa yang perlu mereka perbaiki adalah daripada segi pressing, yang mana boleh saya katakan pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain KL semalam tidaklah terlalu bagus dan boleh dikatakan agak menjadi punca kepada serangan pasukan Terengganu berjaya. Sebab apa? Sebab mereka pressing terlalu tinggi tetapi tak dapat bola, bahkan tak mampu untuk ganggu pun build up yang dilakukan oleh pasukan Terengganu. Dan mereka perlu prepare untuk AFC Cup lagi 5 hari sahaja. So perlu perbaiki benda tu. Harap KL City mampu buat yang terbaik lah untuk AFC Cup nanti. Jadi itu sahaja ulasan saya. Secara overallnya Terengganu is the best team semalam. Mereka berjaya keluar daripada tekanan diberikan, berjaya musnahkan low block pasukan KL. Tetapi daripada segi convert chances mereka masih lagi perlu perbaiki. Manakala untuk KL direct counter attack bagus, tetapi mereka masih lagi perlu perbaiki daripada segi disiplin, dan mereka perlu memastikan yang mereka lebih kreatif di bahagian tengah, dan mereka perlu keluar dan mereka perlu belajar bagaimana untuk memastikan yang mereka tidak melakukan kesilapan yang sama untuk the next game. Itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum.